A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah. Ikhwah fillah, akhwat fillah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah dalam jangka masa lebih kurang beberapa menit kita akan bercerita tentang pengertian ruqyah ya. Dan pengertian ruqyah dan juga pembahagian ruqyah itu sendiri ada berapa. Okey. Seperti mana yang kawan-kawan sudah maklum, mungkin kawan-kawan pernah mendengar istilah ruqyah ya, ataupun ruqyah syar'iyah ataupun ruqyah syirkiyah. Okey, ruqyah ini bahasa mudahnya untuk kita fahami maksudnya adalah bacaan-bacaan, lafaz-lafaz, sebutan-sebutan. Okey, lebih kurang itu yang dimaksudkan dengan ruqyah. Sedangkan ruqyah syar'iyah bermaksud lafaz-lafaz, sebutan-sebutan, bacaan-bacaan yang mengandungi unsur-unsur yang tidak bertentangan dengan syar'i. Jadi ruqyah ini adalah sebuah rawatan Islam yang berpandukan Al-Quran dan hadis daripada Rasulullah serta menggunakan menggunakan ayat Al-Quran dan doa daripada Rasulullah itu tadi sebagai suatu kekuatan ataupun senjata untuk merawat pesakit. Okay? Tidak kira sama ada gangguan jin ataupun masalah kejiwaan ataupun juga masalah yang dialami oleh fizikal, oleh anggota badan. Jadi ruqyah syariah ini syarat dia mesti disertai sekali dengan pemurnian akidah. Okey, inilah yang membezakan ruqyah syar'iyah ini dengan ruqyah yang lain. Okey, itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah ini adalah sebuah rawatan yang bersumberkan dengan pendapat yang tidak sahih, yang bertentangan dengan Islam ataupun yang meletakkan syirik, unsur-unsur syirik ini sebagai suatu keutamaan dalam ruqyah, walaupun disembunyikan ataupun dinafikan oleh perawat-perawat ruqyah syirkiyah itu sendiri. Okey, maksudnya bahasa mudahnya ruqyah syirkiyah ini biasanya dilaksanakan oleh para bomoh, dukun dan sebagainya dengan melafazkan, menyebut perkataan-perkataan yang tidak syar'i, yang kita tidak faham maksudnya ketika melakukan ritual untuk merawat pesakit. Okay? Jadi biasanya kaedah yang mereka gunakan ini, mereka akan meminta bantuan kepada golongan jin atau syaitan untuk membantu mereka. Okay? Walaupun niat mereka baik, tetapi semua pelaksanaan ini ingat walaupun niat mereka baik, tetapi ini tidak maksud untuk seorang itu boleh menghalalkan cara. Okey, jadi satu lagi yang perlu kita ingat, ada batas dia antara ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah ini. Ruqyah yang berpandukan berteraskan syariah Islam itu sendiri, kemudian ruqyah syirkiyah ini dia berteraskan syaitan ataupun perkara-perkara syirik sebagai asas rawatan mereka. Jadi di antara yang menjadi kemuskilan, menjadi permasalahannya adalah kita kadang-kadang terjumpa ataupun mungkin saudara sendiri pernah mengalami apabila pergi mendapatkan rawatan, bertemu dengan bomoh, dan bomoh ini pakaiannya pun lebih kurang seperti ustaz, berjanggut, bersongkok, berjubah, bersorban dan sebagainya, dan bahasanya sangat manis. Okay? Tetapi itulah tadi yang melandas kita sebagai seorang Islam adalah kekuatan akidah. Okay? Kadang-kadang kita boleh tahu apabila semasa rawatan itu kadang-kadang mereka menggunakan bahasa yang tidak difahami. Okay? Kemudian mereka menyebut lafaz-lafaz yang boleh meragukan kita sebagai seorang Islam. Jadi batas ini yang kita perlu ingat, karena yang ruqyah syariah ini yang mengikut syariat ini jelas, kemudian yang syirkiyah ini, ruqyah syirkiyah ini dan mengikuti perkara yang bertentangan dengan syariat pun jelas. Sebab itulah ada disentuh oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, innal halala bainun wa innal haram
bainun wa bainahuma umurun mustabihat. Okey, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan ada di antara keduanya perkara-perkara yang syubhat. Okey, perkara syubhat ini adalah perkara yang tidak ada jelas, tidak ada nas dia, tidak jelas dari segi keyakinan kita sebagai seorang muslim. Okey, jadi rasanya itu saja, setakat ini saja dulu pembahasan kita tentang ruqyah syariah, dan insyaallah kita akan jumpa lagi lain kali dengan pengisian-pengisian yang lain pula. Okey. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.